Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi. Good morning, everyone. So, I hope everyone is ready to start our class today. So before we start our class today, can I ask someone to recite the prayer first for our class? Anyone? Irfan, recite the prayers. Boleh cikgu, boleh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, continue. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahirabbil alamin. Okay, thank you Irfan sebab bacakan doa untuk kita pada pagi ini. Jadi macam mana? Dah lama kita tak berjumpa dalam kelas kita. Okay, secara online. Bukanlah lama pun, 2 minggu, seminggu lah, minggu lepas. Okay, so this week, this is our first class. Jadi semua sihat? Sihat. Alhamdulillah. Yang lain? Pagi-pagi ni? Sihat, alhamdulillah. Sihat. Kalau tak sihat tolong maklumkan tolong maklumkan, jangan duduk senyap sahaja. Okay, jadi saya harap semuanya sihat-sihat belaka, masih lagi bersemangat lah untuk kelas online kita. Don't know until when, okay, maybe a few weeks more, okay, sebab kita pun tak tahu sekolah bila akan buka. Tapi tak apa, kita akan teruskan juga dengan sesi pembelajaran kita lah. Okay, so today we start with a new chapter which is coordinates geometry. Okay, so ini adalah a new chapter yang kita akan lihat lah. Okay, so I believe this topic kamu dah pun belajar di subjek matematik, betul tak? Ke tak betul? Rasanya pernah belajar. About what? Apa yang kamu dah belajar pasal coordinates geometry? Coordinates, coordinates mesti kamu dah belajar dah. Apa yang dimaksudkan sebagai coordinates? Macam mana nak tulis coordinate? XY. XY. Lagi? Yang penting sekali? Takkan XY sahaja? Ada paksi. Ada pasti. Ada paksi. Itu kalau pada Cartesian plane. Cara nak tulis coordinates tu, yang penting sekali apa? Selain pada XY. Kalau tak, dia tak jadi coordinates. Kurungan. Mesti put inside a bracket. So inside a bracket there is a X point and Y point on the Cartesian plane lah. Okay. So itu antara benda yang kamu dah tahu. Okay. So itu juga yang kita akan sambung lah dalam AdMath. Okay. So kita akan sambung sikit lah. So introduction. Okay, so introduction. So perhatikan yang saya letak di situ adalah nombor. Okay, yang saya letak di situ adalah nombor. Adakah ianya sebarang nombor?
Panjang nombor tu. Perpuluhannya panjang. Betul. Betul. Koordinat. Apa dia? Kamu rasa nombor tu mewakili apa? Koordinat. Koordinat. Tapi kalau koordinat kenapa panjang sangat? Ni Spesifik. koordinat satu tempat. Ya, Koordinat suatu tempat. Kita panggil apa tu? Koordinat koordinat. geometri. Memanglah koordinat geometri. Tapi koordinat ni, okey, koordinat suatu tempat. Apa yang lebih spesifik berkenaan dengan nombor yang panjang ni? Koordinat yang bentuk macam mana? Ada idea? Anyone? Kita belajar dalam subjek lain. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17. Banyak nombor tu. Ada idea tak? Koordinat bentuk macam mana? Tak ada? Tak ada? Tak ada cikgu. Apa dia Irfan? Ni GPS. Itu yang saya nak dengar. Sebenarnya nombor ni adalah nombor untuk GPS. Betul. Okey. Nombor untuk GPS. Lebih spesifiknya, nombor ini sebenarnya adalah nombor yang mewakili titik pada garisan yang kita panggil sebagai latitude dengan longitude. Pernah dengar latitude dengan longitude? Have you heard about it? Pernah. Nah, Dalam subjek apa? geografi. Yes, dalam geografi. Okay. So, ini adalah nombor nombor yang kita boleh dapat daripada latitude dengan longitude lah. Okay. So, benda tu kalau kita masukkan dalam peta, okay. Kalau kita masukkan dalam peta, kita boleh dapat suatu lokasi bagi suatu tempat lah. Jadi kalau macam contoh saya guna tu, nombor tu, okay. Kita ambil balik nombor ni. Okay. Dan kalau kita tampalkan, kita copy and paste dalam kita punya Maps, okay. Tak kisahlah kamu boleh guna apa-apa Maps. Kalau macam saya gunakan Google Maps. Okay. So bila saya enter, kita akan dapat suatu lokasi lah, which is tempat yang kamu dah lama tak jejak kaki. Okay. Nampak daripada udara boleh bayangkan. Apa tempat ini? Tempat ini adalah sekolah kita lah. Okay. Sekolah kita. Harap-harap tak lama lagi kamu boleh masuk semula lah. Okay. So ini adalah lokasi untuk sekolah kita. Okay. So nombor-nombor panjang tu adalah mewakili latitude dengan longitude. Okay. Latitude dengan longitude lah. So this one. Okay. Our school. So ini adalah dia punya gambar wajah latitude dengan longitude. Okay. Kita ada garisan-garisan lah secara melintang dan juga menegak. So bila nombor-nombor tu boleh mewakili suatu tempat. Jadi kegunaan koordinat geometri ni sebenarnya adalah untuk, yang pertama sekali adalah untuk location lah. Okay, untuk location. So dia boleh menentukan suatu lokasi tempat. Selain itu dia ada banyak lagi dia punya kegunaan lah. Jadi tadi saya dah minta kamu untuk mencari sedikit pasal topik ini. Okay. Tapi apa saya boleh tunjuk juga. So ini antara kegunaan koordinat geometri lah. So antaranya bukan sahaja dalam lokasi, dalam aplikasi internet, dalam aplikasi komputer, digital world pun ada juga application dia. Okay. So for example ni dia kata pasal PDF file. Okay. So bila PDF file tu dia ada text, dia ada image, ada shapes. Okay. So placed according to the two-dimensional coordinates. So bukan setakat
lokasi atas bumi sahaja, tapi dalam dunia digital kita pun boleh gunakan koordinat geometri juga. Okay, so benda ni kamu boleh lihatlah, okay, kegunaan-kegunaan lain. So location, air transport, okay. So banyak kegunaan dia. Kadang-kadang kita tak sedar pun kita sedang menggunakan koordinat geometri lah. Okay. So itu adalah kegunaan koordinat geometri. Okay. So kita hari ni akan terus pergi kepada kita punya lesson. Okay. So untuk today kita akan lihat kepada how to relate the position of a point that divides a line segment with a related ratio. Nisbah. Okay. Ratio tu adalah nisbah. And then the second one kita akan derive lah the formula for divisor of a line segment on a Cartesian plane and hence use the formula in various situation. Okay, ini yang kita akan lihat dalam kelas kita pada pagi ini. Okay, so kita pergi pada first thing. Okay, so the first one is relating the position of a point that divides a line segment with a related ratio. Okay, so kita lihat dahulu. Okay, so ini adalah satu line segment. Okay, line segment. Line segment maksudnya a part of a long line. Maksudnya segmen tu adalah sebahagian sahaja daripada suatu garis yang panjang. Okay, so line segment. So kita ada titik P. Okay, kita ada titik P. So perhatikan sekarang position of titik P. Dia berada 2 units from A and 8 units from B. Okay, yang warna merah tu lah. Okay, 2 unit daripada A, 8 unit daripada B. Okay, so dia punya ratio dia adalah 2 kepada 8. Okay, 2 to 8. So that's the ratio. Okay, kalau kita move the position, sekarang dia dah berubah. Okay, the ratio now is 3 to 7. Okay, then we move again. So we got 4, 6, the ratio 5, 5, 6, 4, 7, 3 and so on lah. Okay, so the position of P can be moved. Okay, according to the ratio. Ikut nisbah dia, maka titik P tu boleh berubah tempat lah. Okay, so ada macam-macam. Okay, so macam mana kita nak tahu? So dalam case ni, okay, dalam case ni, dia ada senggat dia. Okay, dia ada senggat dia. So kita boleh kira lah senggat dia. So for example, berapa panjang AB? What is the length of the AB? How many units? 10. Ada 10 lah. Senang sebab kita boleh kira dia punya senggat dia. Okay, senggat-senggat dia. Kalau tak nak kira senggat, kita boleh guna apa? Tambah je. Tambah apa tu? AP, PB. So berapa length AP? AP 6, PB 4, tambah 4, 10. Maksudnya kita tambahkan sahaja ratio dia lah. Okay, so kita akan dapat jumlah unit dia. Okay, sebab kadang-kadang ada garisan yang tak ada senggat-senggat. So bila tak ada senggat-senggat, kita kena bergantung pada ratio dia lah, nisbah dia. Okay. So dalam kes ni kita ada AP to PB. AP to PB. So berapa tadi ratio dia? 28. 28. Yes. 2 to 8. And then second one? 37. To 7. 3 to 7. Okay. And then the third one. AP to PB? 6, 4, 6 to 4. 6 to 4. So perhatikan, so nisbah dia sekarang adalah 6, 4. Can we simplify? Yes. Become 3, 2. 3. Okay. So ratio tak semestinya dalam bentuk 6, 4 Kalau kita boleh simplify, kita simplifikan dia. How about the yang bawah tu? AP to AB. So it's kind of ratio. AP 6 to 4 over 5.
AB is 10. 10. So simplify dia akan jadi 4. P5. 35. Next one, APPB. Simple kan? Yes. Apa dia? 1. 9 to 1. 91, good. And then PBAB. Yang ni tricky sikit, PBAB. 1. 10. 1 over 10. 1 1 to 10. 1 to 10. to 10. Okay. So bila kita sebut pasal ratio, be careful kita kena lihat dia punya position dia. So yang ni ratio dia adalah PB first. So PB is 1 and then AB the total length is 10. So 1 to 10 lah. Okay. Next one. AP to PB is 5, 5, 5, 1. 5. So simplify kita akan dapat 1, 1. 1, 1. Okay. So dekat sebelah ni saya dah nyatakan point P is called a midpoint. Okay. Where the ratio is 1, 1. Okay. Maksudnya apa? Kalau rationya sama. Okay. The value of ratio is same 5 to 5 or 1 to 1. Okay. Sebab 5 to 5 tu kita boleh simplify. Maka point P kita akan call sebagai midpoint. Okay. And then there is the formula lah to get the midpoint. Okay, sum of x1 plus x2 divided by 2 and then sum of y1 plus y2 divided by 2. Okay, so that is a midpoint. Midpoint kamu dah pernah belajar, betul tak? Betul. Betul. Okay. So sekarang ni kamu lihat kat bawah dia bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Sebab P tu letaknya di tengah-tengah. Okay, tengah-tengah antara A and B lah. So dia ada 2 parts, 2 equal length. Okay. So now tadi kita dah ada gambar rajah, kita ada line segment, kita cari dia punya ratio. Now kita dah ada ratio. So nak kena lukis dia punya line segment. So AD to DC 4 to 3. Okay, maksudnya kita boleh sketch lah. Okay, kita boleh sketch. Okay, so katakan macam tu. So kita ada ADC. So at the end kita ada A, kita ada C. Okay. Ratio dia 4:3. Kemudian kita ada point D. Kamu rasa point D tu nearer to which point? A. A ke C? C. A ke C? C. C. Kita ada dua jawapan ni. 4 to 3. A. C. Sebab DC 3. AD. Sekejap. Betul lah. Kejap. Adam. Kejap. C. So sebenarnya dia lebih dekat dengan C sebenarnya. Sebab DC, okay, DC ni cuma 3. Tapi AD adalah 4. So be careful about the length of the ratio lah, the unit. Okay. So kalau the first one ni ratio-nya adalah straightforward, simple. Okay. Tapi kalau kita ingat yang second one ni dia bagi dalam bentuk ayat. A point K divides the line of PQ with the ratio 2 to 5. Dalam bentuk ayat kan? So kalau kita buat dalam bentuk statement matematik, okay, pernyataan matematik, dia akan jadi apa? Macam mana nak tulis? PKQ. PK to the KQ. Okay, kita boleh tulis dia macam tu lah. Sebab dia kata point K divides. Maksudnya point K tu yang letak di tengah-tengah. So bila kita dah tukar macam tu, kita buat je lah straight line. Macam tu je. Okay. Saya confuse A tu di antara dia. Tu dia punya ayat. Point K divides. Maksudnya point K tu membahagi. Maksudnya dia jahat. Dia nak P dengan Q tu berantakan. Macam drama sinetron kan, berantakan.
So tiba pula dia wujud. So masalah sekarang ni, K ni suka kat siapa? K suka kat P ke K suka kat Q? P. Kenapa Sebab lagi sikit. Sebab dia sikit. Yes. Adalah K ni, okay, menjadi orang tengah. Jangan sesekali menjadi orang tengah. So this is 2, this is 5. Okay. So tukarkan ayat biasa kepada ayat matematik lah. Okay, so sekarang, dia punya tadi, sekejap saya padam dulu. So sketch a line such that 2ST equal to 3TR. Yang ini lebih mencabar sikit lah. Okay, macam mana kita nak tukarkan dalam bentuk ratio 2ST equal to 3TR. ST. Okay. So macam mana? ST sama TR 3 nisbah 2. Kalau kita nak buat dalam bentuk tadi, maksudnya ratio-ratio yang huruf-huruf, ST 3, TR 2. macam mana dapat? Luar baca luar, dalam baca dalam. Luar baca luar, dalam baca dalam. Okay. Itu antara tips lah, betul. Okay. Itu antara tips untuk membaca ratio bagi this type of question. Okay. Tetapi saya tunjukkan cara untuk menukar dengan lebih tepat lah. Okay. So kita ada 2ST equal to 3TR. Okay. Ingat, ratio kita boleh tulis dalam bentuk pecahan. Okay. Ratio kita boleh tulis dalam bentuk pecahan. Betul tak? Betul. So dalam kes ni kita tukarlah. So kita tukar bentuk pecahan. So kita akan dividekan ST ni divide with TR and then 3 divide with 2. Therefore the ratio will be ST TR equal to 3 to 2. Macam tu tukar rationya. Okay, maksudnya ST adalah 3 macam tadi, betul lah kamu cakap tadi. Kemudian TR adalah 2. Okay. So bila kita dah tahu ratio dia, kita dah boleh lukislah. Okay. S. Okay. S. Then here is R. So point T adalah dekat tengah. So kalau kita tengok ratio dia 3 to, maksudnya T tu lebih dekat dengan S ke R? Dekat dengan R lah. So this is the point T. So here will be ratio 3, here will be ratio 2. So kalau kamu jumpa soalan bentuk ayat macam ni, kamu tukar dalam bentuk pecahan. Okay. How about Q? Point Q divides MN in equal length. Apa maksud dia? Midpoint. This is midpoint. Tadi kita dah bincangkan. Kalau dia divide equal length, maksudnya dia adalah midpoint. So here is M. Here is N. Okay. Tapi sketch kan, sketch nampak saya tak guna pembaris pun. Okay. Bila sketch kita kena agak-agak sahaja titik Q2. Tapi apa yang patut kita buat nak membuktikan bahawa dia adalah midpoint? Macam mana kita nak prove that this is a midpoint? Tak jadi koordinat. Yes. Jadi ratio. Apa ratio dia? 1-1. 1-1. 1-1. Okay. Macam tu je. Okay, so far how? Okay? Okay. Okay. Nanti saya bagi quiz, tak boleh jawab. Siap kamu? Okay. Ampun. So ini dalam bentuk ayat lah. Okay. Ini adalah bentuk ayat. So dia kata given line segment PQ is a point R is on PQ. Okay, a point R tu dalam PQ. So ada gambar bajah ada kat situ. Ada diagram dia.
Point R is 7/9 of the distance PQ from point P along the line segment of PQ. Okay, so sketch the situation by using the line segment. Right? Kenapa ada O? Oh, Apa dia? mana PQ? Kan, dah confused kan? Sebabnya yang gambar rajah ni saya rasa tak ada kaitan dengan soalan ni sebenarnya. Okay. Sebab dia kata sketch. Okay. Dia kata sketch maksudnya line tu tak wujud pun lagi. So yang ni bukanlah. Okay, abaikan. Okay, abaikan line ni lah. Okay. Baik. So dia kata given the line segment PQ. So kita buatlah line segment PQ. Okay, PQ. Dia mesti sengit macam ni ke? Tak kisah. Tak kisah kan? Jadi satu line. Memang tak kisah pun sebenarnya. Okay. Janji dia align lah. So kalau kita nak buat sengit macam ni pun boleh juga. Tak ada masalah. Kita buat dia. Okay. Kita buat dia. Jangan dia buat kita. Okay. So point R. Sekarang ni point R is 7/9. Yes. So, macam mana? P ke R 7. P ke R 7 and then R to Q. P ke Q 9. Apa dia? P ke 16. Q, R ke P ke Q 16. Kenapa 6? Given line segment PQ, okay, kita look at PQ, a point R is on PQ, somewhere Yeah. along the line lah. And then point R is 7/9 of the distance PQ from, ini ayat yang kita selalu tertinggal bila kita baca soalan, baca sampai habis. From point P. So 7/9 from point P. PR 7, RQ 2. Betul. Macam tu lah. Okay. Betul. Point R is 7/9 of the distance PQ from point P. Maksudnya PR tu adalah 7 and then RQ is 2. so kena fahamkan soalan. Okay. Ada yang keliru tak kenapa dia jadi macam tu? Kenapa jadi 72? Kenapa bukan 79? Tak ada, faham. Okay. Soalan yang lain-lain dia senyap je tu pagi buta ni. Faham, faham. Faham. Ya, Alhamdulillah. Okay. So bila baca soalan, baca sampai habis. Okay. So next. Next adalah deriving the formula for divisor of a line segment on a Cartesian plane. Okay. Maksudnya kita kena buat formula lah untuk Cartesian plane. Masalahnya macam mana? Okay. So pertama sekali kita akan guna konsep ratio. Okay, segitiga lah. Tu nampak dia ada kaitan sikit-sikit lah. So perhatikan, kita tumpukan dahulu dekat ratio yang pertama ni. Kita ada triangle with a side of 3 and 4. Okay. Yes. Kalau 3, 4, hypotenuse dia berapa? 5. 5. Macam dia dapat 5? Guna apa? Ni tu. Kuasa sama dengan A kuasa 2 plus B kuasa 2. Apa benda nama tu? Aduh, tak ingat je. Teorem Pythagoras. Teorem. Terus A squared plus B squared equal to C C square. So 3 squared plus 4 squared, kita akan dapat 5 squared. 5 square. Okay. So perhatikan, ini yang simple punya triangle lah 3, 4, 5. Tapi kalau kita lihat yang warna biru, the blue one, 6, 8. Okay, kalau saya tak nak guna teorem Pythagoras, berapa hypotenuse dia? Kalau saya tak nak guna, kamu boleh agak tak berapa hypotenuse dia? 10. Low. Kenapa 10? Agak-agak. Sebab unit Titik. dia darat 2 daripada yang atas tu. Bukanlah agak-agak. Sebenarnya kalau kamu perhatikan, 3 will be 6.
4 will be 8. So what is the ratio actually? Kali 2. Kali 2. So kalau kita tak guna teorem Pythagoras, kita kali 2 je 5 ni, kita akan dapat 10. Oh, macam tu. So dia ada kaitan dengan ratio. Okay, so dia ada kaitan dengan ratio. So sama juga dengan yang warna pink ni. Agak-agak apa? 15. 15. Okay, sebab ratio dia 3 akan jadi 9. Ratio dia berapa? Ratio-nya adalah macam mana 3 kali 9, 3 dapat berapa? Dapat 9. 3. Ya. So the ratio 3 lah. Okay, so the ratio will be 3. So nak derive formula ni, nampak maksudnya kita nak terbitkan formula. So kita gunakan gambar bajas sebelah kanan ni. Kalau kamu nampak sebenarnya kita boleh dapat segitiga lah. Okay. So kalau kita tarik buat garisan kat sini, kita dapat segitiga besar. Okay. Kemudian kita ada satu segitiga kecil pula kat sini. So kat sini. Okay. So tengok dia ada main sudut 37, 37, 37. So dia ada kaitan dengan ratio lah. So this one, katalah apa-apa theta pun tak ada masalah lah. Yang penting kita tengok ratio dia. Kalau 3 will be 9, kalau 4 will be 12. So hypotenuse dia walaupun kita tak payah guna teorem, tapi kita boleh kira 5 will be 15. Okay. So macam mana kita nak kira dia punya ratio lah. So kita akan lihat. Okay. So kita tengok balik segitiga tadi. Okay. So perhatikan kita ambil yang X dahulu. Okay, kita ambil yang X dahulu. Maksudnya kat sini lah. Okay. Kita ada CD. Okay. Kita ada CD. Kemudian kita ada DE. Okay. So ratio bawah ni, yang ini dengan yang ini, dia akan sama dengan ratio hypotenuse tadilah yang saya dah tunjuk tadi tu. Ikut ratio dia. So kita tengok dulu yang X dia. Okay, yang X dia. So X dia kita ada CD over DE. Ratio kita akan buat dalam bentuk pecahan lah. Okay. So itu untuk X. Kemudian dia punya hypotenuse kita ada MN. So M over N. Okay. So kat sini apa koordinat dia? Koordinat dia adalah X. Yang ini koordinat dia adalah X1. Here will be X2. Okay. So kalau CD dia akan pakai X minus X1. Divide by, kalau DE pula, X2 minus X1. Okay. So M over N. Okay. So sekarang kita nak cari ni a point yang divide yang tengah-tengah tu. So kita nak cari X lah yang ini. So apa yang kita akan buat? Kita akan darab silangkan dia. So X minus X1. Okay. M X2 minus X1. Okay. Divide by N. Okay, so dapat macam tu. Oh, tapi tadi saya kata dapat silang kan. Okay, so bila dapat silang, yang N tu tak ada kat bawah tu. Okay, so maksudnya dapat silang, N tu bawa ke sini.
Okay. Kemudian kita akan kembangkan dia, kita akan dapat nx minus nx1 equal to mx2 minus mx1. Okay. Dan kita susun balik. Okay, kita susun baliklah. Okay. X2, kenapa X2 minus X1? Oh, okay. So, bukan X2 minus X1, this is X. Okay. Sebab DE, okay. So, X1. Okay, so macam tu, betul. Okay, so kita kumpulkan dia punya nilai lah. Okay, kita kumpulkan nilai dia. Okay. Nx plus mx, mx2 plus nx1. Okay. So kita nak cari x. Okay, kita nak cari x. So kita boleh faktorkan dia. Okay, faktorkan dia maksudnya kita keluarkan lah dia punya n tu. Bukan keluarkan n, kita keluarkan x dia. Okay, x. So yang tinggal adalah n plus mx2 plus nx1. Okay, so yang kita cari adalah x. So kita divide lah mx2 plus nx1 divide by m plus n. So itu adalah formula dia lah. Okay, so ini adalah formula untuk mencari titik yang membahagi tengah-tengah tu, yang saya bulatkan warna hijau ni lah, yang ini. Okay, so itu untuk x. Untuk y pun benda yang sama juga. Okay. Cikgu, Ya. M plus N dengan N plus M sama je? Okey, saya tanya kamu, 1 tambah 2 dengan 2 tambah 1. Kamu rasa macam mana? Sama. Jawapannya akan dapat sama kan? So tidak ada masalah. Untuk operation tambah, untuk operation of sum, tidak ada masalah kalau kita boleh terbalikkan 1 plus 2 equal to 2 plus 1. Sama sahaja. Okay. Kalau multiplication pun sama juga. 1 darab 2 dengan 2 darab 1. Dapat apa? Dapat 1 ke dapat 2? 2. Yakin? Bukan 1 ke? 1 darab 2 ke 1? Kan? Bukan tapi kenapa saya tanda apa? Paper exam hari tu ada yang buat macam tu. Nervous ke? Nervous. Okay, move on. Okay, so untuk X macam tu, Y pun samalah. Okay, Y pun sama juga. Okay, so bila macam tu, kita akan dapat formula yang lengkapnya adalah terlepas. So ini adalah formula yang lengkap lah. Oh, dia nak kena padam setiap kali Baik saya guna OneNote. Okay, tak apa. Belajar. Okay, so ini adalah formula lengkap dia. Nx1 plus mx2 over m plus n. Okay. Sama juga untuk y. Okay. Gunakan cara yang sama untuk derive dia formula lah. Okay. Gunakan cara yang sama. Macam mana senang nak ingat? Nak ingat dia sebenarnya senang je. Kita akan guna konsep butterfly lah. Okay. Kita akan guna konsep butterfly. Apa maksud butterfly adalah? Okay. So nx1. Nx1 maksudnya yang n ni. Okay, n ni kita darabkan dengan x1. Okay, and then m kita akan darabkan dengan x2. Nampak dia bersilang macam tu, macam butterfly punya wings. Okay, macam butterfly punya wings. Kemudian kita divide lah. So nx1 plus mx2. Okay, untuk y pun sama juga. N, okay, n kali dengan y, kemudian m kali dengan y juga. So dia bentuk butterfly lah.
So maksudnya kita kena ingatlah ratio tu kena dapat yang sebelah sana. Jangan dapat dengan sebelah dia. Dia kena dapat dengan sebelah sana. Okay, itu antara tips lah untuk senang ingat. Okay, so this is an example. So point P divide the line segment joining points A and B below in the given ratios. Find the coordinates of point P. So kita ada A 37, B -72 in the ratio of 32. Okay, so kita buat dia punya line A, B, 37, -72. Okay. Oleh sebab ini sketch, okay. Oleh sebab ini sketch, maksudnya tak ada masalah lah. Okay. Kalau kamu lihat saya punya gambar aja, kamu rasa betul ke yang saya lukis ni? Tak. Betul ke salah? Salah. Salah Sepatutnya. Apa cikgu? kenapa salah? Sebab negatif negatif atas. kat atas. Tu betul. Lagi satu cuba tengok X dia. 3 dengan -7. Kan salah tu, patutnya -7 yang sebelah kiri. Kiri. Maksudnya lah. Okay, tapi oleh sebab ini adalah sketch, so kita tak ada masalah lah. Okay, tak ada masalah. Sketch sahaja untuk bantu kita. Okay. So jangan risau sangat pasal sketch ni. Kalau kamu dapat lukis dengan betul lagi bagus. Okay. Tapi janganlah ikut cara saya ni. Cara saya ni macam shortcut sikit lah. Okay. So sekarang ni kita ada point P. So point P tu dekat dengan A ke dekat dengan B? Point apa? Point P, ratio dia 3:2, dekat dengan A ke dekat dengan B? Dekat yang B. 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 Dekat dengan B lah, sebabnya jaraknya 2. 2. 3. Okay. So macam nak cari koordinat untuk P, X, Y. Okay. So nak mudah, kita buat dahulu butterfly dia supaya kita senang ingat. Yang ini darab yang ini, yang ini darab dengan yang ini. Okay. So kita pun tulislah formula P, X, Y. Okay. So kita darabkan. Kita ambil 2 dahulu, 2 darab dengan 3. 3. Okay, 2 darab dengan 3 tambah 3 Dia darab darab dengan -7. divide by 3. M plus 3 tambah 2. Okay. Y pun sama juga. Yang ni kita darab teruslah senang. 3 darab 2 dapat 6. Okay, dapat 6. Kemudian 2 darab 2 darab 7. 2 darab 7. 14. 14. So plus 14 divided by 3. So jangan lupa koordinat mesti dalam bentuk bracket. Bracket. So what is the final answer? -34 kot. Kenapa ada code? Betul Saya lah. tak boleh calculator ni. Calculator tu alat membantu. Tapi kamu kan ada anugerah terindah Tuhan bagi. 15. 5. -3 betul. -3 tu betul. Okay. Betul. 20 bagi 5, 4. Betul lah tu cikgu. Betul lah. Yalah, tak payah guna calculator pun. Yelah. Jelas sahaja. Gunakan anugerah terindah tu. Okay. Orang ingat anugerah terindah adalah muka, padahal otak yang paling penting sekali. Ya, sebab otak kan nampak cikgu. Tak nampak tak bermaksud tak wujud kan? Betul. Jangan awak. Adam good looking. Good looking is nothing. Okay, kamu akan tua, kamu akan dimamah. Word of the day. Okay, so soalan B pula. A the ratio of 2AP 2PB. Nampak ratio ni bagi dalam bentuk ayat. So kita kena tukar dahululah ratio kita ni. Okay. So 2AP 2PB. Okay. So sebenarnya bukan ratio macam tu, saya rasa dia equal sebenarnya.
Okay, equal. So kita tukar dalam bentuk pecahan AP over PB. PB ni berapa nilai dia? 1. So 1 over. 1/2. So AP ratio to PB equal to 1 to 2. 2. So bila tukar macam tu baru nampak. Sebab selalu yang saya jumpa dia terus ambil. Dia ingat AP tu 2. PB tu 1. So salah lah sebenarnya AP tu 1, PB is 2. So kita pun draw so, A, B. So 1 to 2 maksudnya dia dekat sini lah, dia nearer to A. Okay. Okay, -4, -1, 2, 5. So 1, 2 sama juga. Kita buat butterfly senang nak nampak. Okay. Yes. Bertentangan, nampak bentuk butterfly. Butterfly saya tak cantik lah. Kalau butterfly Tuhan buat tu cantik. Ini kenapa? Apa dia? Amboi. Tak. Tak ada apa. Boleh buat yang juga. Boleh. Cepat cari jawapan. Yep. Ni, get this. Cinca. Negatif 21 je. Kan? Mari kita check. Kali ni saya pakai otak. Mungkin ke? Cikgu ni meragukan saya. Oh, sebab saya yang salah. Saya. Okay, saya pun salah. Negatif 4. Betul kan? So the answer will be negative 1. Cikgu, bukan negatif 8 ke cikgu? Kenapa negatif 8? 2 Oh, okay. kali negatif 4. Nampak? So, terima kasih kerana membetulkan saya. Sama-sama cikgu. Dan dapat negatif 4. Kenapa negatif 4? Nak buat sangat laju-laju nampak? Negatif 6 cikgu. Dia jadi serabut. Negatif 6 divide by 3. Negatif 2. Negatif. 2. And then yang Y tu betul tak? Betul, betul. Dapat. Maksud korang ni lagi pandai daripada saya sebenarnya. Saja tak nak tunjuk kan? Betul. Okay, so this example 1. Time kelas je cikgu. Apa dia? Time kelas je cikgu. Time exam nanti semua gelabah. Sebab korang itulah kata mindset korang tu. Bukan tak boleh buat. Mindset. Betul. Okay, cuba buat example 2. Boleh. Sekejap. P QR 63. Saya kan. Point R63 divides the line segment from P to Q in the ratio 2:5. Find the coordinates of Q. Tengah-tengah ke? Tak. Bukan. So apa yang duduk di tengah? Yang R kan? Yang R R duduk tengah. Jadi step pertama kita draw dahulu ataupun sketch dahulu garisannya supaya senang nampak. Dua tambah 5. Macam. Aduh. Saya Ya, walaupun kita nak cari Q bukan duduk tengah, sama saja. Masukkan dalam formula. yeah.
Tiba-tiba rasa blank pula cikgu. Okay. So ikut anak panah dia 2 times x 2x yang warna Yeah. kuning tu. Kemudian yang hijau 5 darab dengan 4. Divide by 7. 2 plus 5 7. Okay, itu untuk x. Untuk y pula 2 times y 2y plus times 5 25 divide by 7. Salah ke? Betul kan? 5 times 5. Betul. Next, kita compare lah. Kita buat comparison. Macam mana nak compare? Ambil X dengan X. Oh. Y dengan Y. Oh. So, 6 equal to Faham. Terus saya kata MX ni senang. For now. 2. Memang dapat dalam puluhan je. Tak ada masalah. Macam tadi nampak GPS tadi awal-awal. Kan nombor perpuluhan tu. Berapa jawapan X? 42 minus 22. 11 lah. Yes. X 11. Y? Negatif 2. If 2. Okay. Nanti 42 tolak 22 bagi 2 11. Okay, 3 times 7, 21, 21. Negatif 2. Okey, dah siap ke belum jawapan kita? Belum. Kenapa belum? Dah dapat dah 11 dengan negatif 2? Tak bagi koordinat lagi. Maksudnya apa Tak tu? tulis dalam bab kurungan lagi. Kurungan. Sebab kamu ingat. Okey, bagus. So, coordinates, dia minta coordinates. So, jawapan akhir mesti bagi dalam bentuk coordinates. Yeah. Negatif 2. Barulah siap. Okay, nampak soalan dia macam pendek je. Tapi kalau tak ikut arahan yang terakhir tu, find the coordinates, memang salah. Tu yang markah lah. Okay. Okay. Setakat ni. Okay. Oh. So kalau okay, now kita akan pergi kepada quiz. Okay, so join my quiz lah. Okay. Buka yang saya bagi tadi tu, dia punya kod tu, dah bagi kan? Okay, baru ada 8 orang. Cepat-cepat yang lain.
Okay. Saya rasa dia macam berat sikit. So kalau siapa yang internet perlahan tu agak sukarlah nak masuk sikit. Saya rasa lah. Alah, soalan dia senang je. Okay. So jangan risau sikit. Ada 4 soalan saya bagi. Nanti 2 soalan senang. 2 soalan lagi tu kena kira sikit lah. Okay. 2 soalan senang, 2 soalan lagi tu kena kira. So sebab tu kena prepare pen dengan kertas lah. Okay. Mungkin saya boleh start dah kot. Ada yang masih struggle untuk masuk? Okay, Ainul baru masuk. Safia. Okay, so tak apa, kita boleh start dahulu. Okay. Tak ada markah pun, kita tengok je. Okay. So start. Okay, 8 saat. 3, 2, 1. Okay, so ada yang tak sempat jawab. Kita pergi pada soalan seterusnya. Okay, so boleh nampaklah ada yang tak sempat jawab. Oi, ada juga yang nampak salah. Okay, tak ada masalah. Okay. Maksudnya kita kena lihat baliklah kenapa jawapan kita tu salah. Yang ni tricky sikit. Okay, yang ni tricky sikit. So perhatikan betul-betul. Tengok soalan dia kata which ratio that does not represent this line segment. Okay. So maksudnya 3 ratio tu betul, 1 ratio tu salah. Pilih ratio yang salah. Tiga, dua, satu. Okey. So masih tamat. So jawapannya adalah apa saya tak ingat dah. Jawapannya adalah 5. Okey. So jawapannya adalah 2PQ sama dengan 5QR. So tu salah ingat bila dia bagi bentuk tu kita kena tukar dalam bentuk ratio. Jawapan A, jawapan B senang kita boleh terus nampak. Jawapan A nampak macam salah kan? 4/10. Tapi sebenarnya kita boleh simplify kepada 2/5. So sebenarnya dia masih lagi betul lah. Ratio tu betul. 4/10 tu betul. Yang salah adalah jawapan C. Okay, jawapan C tu kena tukar dalam bentuk fraction dahulu, pecahan, baru kita dapat ratio. Okay, next. Yang ni kena kira sikit. Okay, sikit je kira dia. Okay, tapi boleh boleh congak sebenarnya. Tapi sebab dia ada ni, boleh congak je.
5, 4, 3, 2, 1. Okay. Saya bagi 45 saat. Kena kut sikit saya ni masa. Kena jawab laju-laju sikit lah. Okay. Nampak yang Iqbal di atas ya. So jawapannya adalah 4, 9. Okay. So 3 tambah 5, 8. 8 bahagi 2, 4. Nampak boleh congak. 9 tambah 9, 18. 18 bahagi 2 dapat 9. So pengiraannya tak banyak lah. Jawapannya adalah 4, 9. Alhamdulillah ramai yang dapat betul. Okay. So next question saya bagi masa 2 minit Untuk next question saya bagi masa 2 minit untuk kira. Ini soalan terakhir. Given the points A and B, find the coordinates that point P on directed line segment AB in the ratio 1, 2. Ini macam example kita tadi tu. Okay. Saya dah bagi gambar rajah kamu untuk membantulah. Okay, 2 minit. Tinggal 90 saat lagi, 1 minit setengah. Okay, tinggal 1 minit lagi, 60 saat. Oh, ada dah dapat jawab dah. Okay, bagus. Okay, 20 saat. Sempat lagi nak kira tu. Okay, berhati-hati. Jangan gojoh, jangan gojoh. Jangan kopoh, jangan gelojoh. Okay, 10 saat. Ayub. Okay, last question. Okey, jawapannya. Mari kita lihat dulu siapa yang berada di atas. Nampak Iqbal, Nazia Adib dan juga Irfan. Okey, so tahniah saya ucapkan. So jawapan, ramai yang betul kali ni. Okey, ramai yang betul. 7 orang yang betul. Seorang yang dapat salah. So mungkin ada kesilapan kecuaian sikit. Nanti kita boleh lihat semulalah. Okey, so jawapannya adalah 1, 2. Okey, so itulah dia. Okay, 4 soalan je saya bagi. Nak tengok boleh kira ataupun faham tak apa yang kita lihat pada hari ni lah. Okay. So, tahniah pada yang 3 orang tadi. Okay. So, kita balik semula. So, sebagai conclusion lah. Okay, summary-nya. Ini adalah formulanya. Okay, untuk midpoint dengan a point that divides. Okay. Sebenarnya formula midpoint tu sebenarnya dapat daripada formula yang bawah tu lah. Okay, M dengan N. Sebab ratio-nya 1, 1. So 1 tambah 1 dapat 2. Sebab tu bahagi dengan 2. So kalau dulu kamu cuma belajar menggunakan formula, hari ini kamu dapat derive ataupun kamu dapat menerbitkan rumus. Okay, so inilah yang kita belajar hari ini selain daripada ratio. Okay, tak apa Cik Adam. Okay, so kena berhati-hati sikit lah. Okay, Cik Adam. Okay, so itu adalah summary kita formula ni. So harap-harap ingatlah dan faham. Yang penting faham. Tak hafal tak apa, yang penting faham. Sebab bila faham, automatically dia macam menghafal. Kalau hafal, kadang memang kita boleh hafal. Tapi kalau kita tak faham, kita tak boleh nak buat juga. Okay, jadi itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Okay, sehingga kita berjumpa lagi dalam kelas kita berikutnya lah.
Okay, so next week adalah cuti penggal. Jadi selamat bercuti. Tapi walaupun bercuti, saya harap kamu dapat study jugalah sikit-sikit. Okay, cuti-cuti tapi pada masa sama study juga supaya tak hilang apa yang kita dah belajar. Okay, jadi sebelum saya mari kelas, saya harap kamu dapat jaga diri, jaga kesihatan, jaga family. Tolong mana yang patut di rumah tu. Okay, waktu petang, waktu malam tak ada kelas, tolonglah apa yang patut di rumah. So sehingga itu sahaja untuk saya pada hari ini. Maafkan kalau ada salah silap, ada cacat celah sikit. So sekian, terima kasih. Boleh. Terima Let's go. kasih, Zigo. Ya. Jaga diri. Baik. Bye. Assalamualaikum.